Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Apa khabar? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita dah hari ke berapa Hari keempat kita berpuasa, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Alhamdulillah hari keempat dah kita berpuasa dan semuanya okey kan? Tak ada masalah kan? Tak ada masalah. Semuanya dalam keadaan yang baik insya-Allah. Yang mana kalau sakit jangan makan ubat. Jangan berpuasa, makanlah ubat. Kalau tak sakit, doktor cakap boleh berpuasa macam biasa. Alhamdulillah, boleh je saja berpuasa macam biasa. Pagi tadi sahur apa ibu-ibu semua penonton? Waalaikumsalam Cik Rohana, apa khabar? Lama tak nampak. Rindu dengan jemaah-jemaah. Rindu dengan pecinta-pecinta masjid lah pecinta masjid. Semoga sihat-sihat sejahtera. Ya. Semua macam mana, dah ada mood raya belum? Tak tahu nak raya ke tak kan? Kalau kita dengar cakap, insya-Allah kita beraya. Roti je Ustaz. Apalah, yang penting sahur. Fa inna fi suhuri barakah kan, Nabi sebut dalam sahur tu adanya barakah. So yang penting kita sahur. Tak kisahlah nak sahur apa. Kalau siapa mampu untuk sahur bistik, sahurlah bistik kan, tak salah pun. Yang penting sahur. Nabi SAW sebut tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Bersahurlah kamu, sesungguhnya dalam sahur itu adanya barakah. Okey. Para penuntut ilmu, seperti mana kita dalam kuliah dalam hadis ni, kita membaca kitab Al-Adhkar pada setiap pagi Senin. Selalunya secara rakaman kan. So kali ni Masjid Ma'ruf minta jasa baik untuk buat live. Okay, no problem. Cuma yalah, puasa kan, kita puasa. Cakap banyak nanti kering tekak, susah juga kan. Saya rasa ni lama dah saya tak buat, tak jumpa dengan jemaah ni kan. Kalau tanya khabar kat sini tak habis tau. Betul tak? Okay, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Taala. Kita dah, seperti saya ulang lagi sekali, kita dah berada di minggu keempat di bulan Ramadan. Sekejap saya share jadi orang tengok. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada Masjid Ma'ruf di atas inisiatif ni. So saya sebenarnya lebih selesa bual macam ini daripada saya berbual dekat rekod kan. Lepas tu berbual sendiri, macam berbual sendiri. At least sekarang ni kita ada macam ada interaction. Kalau saya berbual sendiri dekat komputer kamera tu tengok saya tengok kamera tu sampai nak pecah. Dah boring lah. Kamera tu pun dah boring tengok saya. Okay. Kita seperti biasa, kita akan mulakan pengajian kita dengan pembacaan kitab. Dan insya-Allah pada 10 minit yang terakhir nanti, 10 minit lagi yang terakhir, kita akan membaca Al-Quran. Dan saya secara jujurnya saya mengharapkan kita at least sekarang dah dekat juz keempat lah
kita dah hari keempat dalam bulan puasa ni kan. Kita dah dalam juz keempat lah. Kalau belum, start sekarang. Cepat start enjin. Masih belum lambat lagi untuk membaca, cuba untuk mengkhatamkan Al-Quran. Syahrul Quran, Ramadan, Syahrul Quran. Ramadan adalah bulan Quran, bulan yang di mana turunnya Al-Quran. So rugi kalau kita tidak menghidupkan Ramadan ni dengan Al-Quran. Hari tu ada orang tanya, Ustaz, tak dosa kan kalau tidur aja? Bulan Ramadan ni tidur makruh ke Ustaz? Dia tak makruh. Dia makruh tu dia tak, kita rugi tau kalau kita Ramadan ni asyik tidur je. Kan, tak makan kan, tak tahu nak buat apa, tidur je. Tidur. Boring juga. Sampai dah tak tahu nak buat apa, asyik tidur je. Banyakkan baca Quran. Banyakkan baca Al-Quran. Banyakkan beramal soleh. Saya pastikan ni saya sendiri pun saya tengok bagus juga circuit breaker ni. Saya tak keluar rumah sangat. Kita keluar benda yang perlu saja. Dan maknanya kalau tak keluar banyak pun, duit pun tak keluar banyak kan. Tetapi duit tak keluar banyak, sebenarnya itu adalah satu peluang untuk kita infak kepada masjid-masjid. Dan sekarang saya buat Masjid Ma'ruf kan. Saya kerja Masjid Huda, tapi saya sekarang ni untuk Masjid Ma'ruf. Saya kat mana-mana pun kita infak, pahalanya sama kalau kita ikhlas lillahi ta'ala. So sekarang ni untuk Masjid Ma'ruf, semua dekat Masjid Ma'ruf saya share, dan semoga, saya pastilah jemaah-jemaah Masjid Ma'ruf kan, kalau yang saya masih kenal dulu, jemaah-jemaah Masjid Ma'ruf ni, dia bukan maha tu sifat Allah SWT, dia pemurah, ramai yang pemurah. So teruslah melakukan infak. Okay, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Kita masih lagi dalam pengajian kitab Al-Azkar ni. Kitab Al-Azkar ni tebal para penonton. Dia bukan 1-2 hari habis. Dia lama nak habis ni. Pula kalau yang tukang cakap ni banyak cerita, kalau dia tak banyak cerita tak apa, tapi dia banyak cerita, so dia kadang-kadang lambat habis. Sekarang ni kita masih lagi dalam bab mengawali doa dengan pujian kepada Allah dan selawat untuk Nabi SAW. Minggu lepas video yang saya rakam tu, saya ada sentuh tentang ni, tapi mungkin tak dapat nak berinteraksi dengan para jemaah, dan jemaah tak dapat nak bertanya ke apa ke. So ambil peluang kali ni untuk bertanya lah. Boleh nak tanya, nak tanya soalan pun boleh. Kalau ada pandangan pun boleh cakap. Silakan. Okay, sekarang ni Bab mengawali doa dengan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan selawatkan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ni ini adalah salah satu adab yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita manusia, kalau kita nak mengharapkan sesuatu ataupun kita meminta sesuatu daripada, contoh ibu, anak nak minta ibu kan, contoh anak ni, kalau ibu akan cakap kalau pas periksa dapat ini. So kita berusaha untuk buat satu benda supaya dapat satu benda. Suami jika nak sesuatu daripada isteri, dia akan buat amal soleh untuk isteri. Isteri akan buat amal soleh untuk suami kalau dia nak minta sesuatu. Contohlah, saya bagi contoh So sama juga macam kita nak minta Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada adab. Dan antara adab dia ni mestilah kena puji Allah dan juga berselawat ke atas Nabi SAW. Takkan kita terus nak minta Tuhan, ya Allah aku nak ni, ya Allah aku nak tu. Dia macam tak salah tapi kurang adabnya. Kalau Allah SWT tidak mengkabulkan doa permintaan seseorang itu, pun Allah ada hak. Sebab apa? Sebab cara kita memanggil Allah SWT tu dia macam kurang adabnya. Antara adab adalah untuk meminta Allah. Apabila kita nak meminta Allah, kita perlu menyebutkan kalimah Alhamdulillah, dan juga kita nak memuji Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena
Ada adab lah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Allah nak memanggil hamba dia pun, Allah memanggil dengan panggilan yang cantik. Contoh, Ya ayyuhallazina amanu Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah panggil hamba dia yang beriman ni. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu untuk beriman, untuk berpuasa seperti mana umat-umat terdahulu juga disuruh untuk berpuasa. La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Allah tak ada panggil, hoi dolah, puasalah engkau. Tak ada. Allah panggil dengan panggilan yang sangat cantik. Wahai orang-orang yang beriman. Begitu juga kita nak berdoa kepada Allah SWT. Kita kena panggil Allah SWT, puji Allah dengan setinggi-tinggi pujian. Kerana dia sajalah yang layak untuk menerima pujian itu yang paling tinggi. Maha pengasih, maha penyayang, maha pemberi rahmat, maha memberi luasnya keluasan pada rezeki. Ni semua Allah SWT. Ar-Razzaq, Tuhan yang maha memberi rezeki. Tak ada orang beri rezeki. Kalau kita rasa itu hak kita, tapi seperti yang kita cakap, benda tu selagi belum jadi hak kita, kita tak boleh yakin itu jadi hak kita. Selagi Allah SWT belum izinkan. So dia akan jadi hak. Kadang-kadang dah sampai dah kat tangan kita. Makanan ni dah sampai kat tangan kita. Nak masuk mulut, tak masuk. Sebab tiba-tiba tumpah. Maknanya itu bukan hak kita. Allah tak izinkan untuk menjadi hak kita. So kita ingat nak panggil, nak berdoa, kita punya permintaan bukan kecil-kecil. Kita punya permintaan nak kereta, punya permintaan nak rumah, punya permintaan nak isteri, punya permintaan nak anak. Dan ini semua tidak akan terjadi tanpa izin Allah SWT. So kita kena puji Allah dan juga berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Abu Daud dan Sunan Tirmizi dan Sunan Nasa'i dari Fadalah bin Ubaid, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang memohon dalam doanya tanpa mengagungkan Allah dan tanpa berselawat untuk Nabi SAW. Rasulullah SAW sabda, orang ini tergesa-gesa. Kemudian beliau memanggilnya lalu bersabda, Iza salla ahadukum falyabda' bitahmidi rabbih subhanahu wathana'i alaihi thumma yusalli ala Nabi SAW thumma yad'u ba'du bima sya'a. Apabila kalian ingin berdoa, hendaklah kamu mengawali dengan mengagungkan dan menyanjungkan Tuhanmu, iaitu Allah SWT. Kemudian berselawatlah untuk Nabi SAW. Selanjutnya, ia boleh berdoa sesuai apa yang diinginkannya. Rosni Delima, Waalaikumsalam, Makcik, apa khabar Makcik Rosni? Okay. Lebih-lebih lagi dalam keadaan yang macam sekarang ni, kita dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala macam ini, lebih lagi kita patut puji Allah. Kita nak minta dekat Allah, ya Allah, kau angkatlah. Allahumma rfa'annal bala wal waba, kan. Antara doa-doa yang sekarang ni saya tengok bila tengok video yang imam-imam Haramain baca, Allahumma rfa'annal bala wal waba, ya Allah, kau angkatlah bagi kami ini bala, ujian dan sebagainya. Sebelum dia nak cakap doa tu, mereka puji Allah dengan sanjungan yang sangat tinggi. Dan di Mekah ni, dia hanya beberapa orang saja yang dibenarkan untuk melakukan tarawih di dalam Masjidil Haram. Dan mereka semua, saya tak ada tengok lah yang diorang tak nangis. Diorang semua nangis. Dalam berdoa tu bukan nangis Hindustan, tetapi nangis ikhlas kerana Allah SWT. Saya yakin mereka ikhlas kerana Allah SWT. Permintaan kita tu sangat tinggi, iaitu mengangkat bala. Kita tengok bagaimana satu dunia terjejas dengan COVID-19 ni. Ada yang sampai kehilangan pekerjaan. Kalau cakap kehilangan keluarga, ada jugalah banyak. Dengan ujian-ujian yang nak keluar rumah susah, nak pergi pasar kena ada ikut IC kan. Susah tau. Pergi pasar, IC belakang odd number, tak boleh keluar. Tak boleh masuk.
Oh, suami isteri pergi, kalau sama-sama belakang nombor, even number boleh masuk. Contoh dia ada hari kan. Kan makin susah Makji. Makji nak raya Makji. Betul tak? Kesian sekarang ni kuih-kuih rumah tak ada, buat kat rumah tak boleh dijual. Tak tahu nak cakap macam mana, sedih. Tapi ada hikmah lah di sebalik ni. Ada hikmah. Kita kena yakin. Hadis tentang khutbah Jumaat minggu lepas, tentang hadis kursi, Allah cakap yang maksud aku adalah apa yang disangkakan oleh hamba-Ku. Kalau hamba itu menyangkakan bahawa aku ini baik, maka aku ni akan jadi baik terhadap dia. Kalau hamba tu merasakan yang aku ini jahat untuk dia, atau sebaliknya, aku akan jadi atas apa yang dia fikirkan. So kita fikirkan perkara ini baik. Kita kena yakin di sebalik ujian ini banyak perkara-perkara yang baik. Hari tu saya ternampak keratan di akhbar Australia. Dia kata macam binatang dah mula hidup semula macam tidak takut hidup dalam hutan. Ini antara satu blessings ataupun hikmah yang berlaku di sebalik ujian COVID ni. Dulu mungkin binatang takut sebab apa, ada manusia yang kita lah, insan potong pokok lah, apalah dan sebagainya. So banyak sebenarnya hikmah yang berlaku kita tidak nampak di sebalik ujian ini. Antaranya dapat solat berjemaah. Dan suami tak pernah solat jemaah dengan kita kat rumah, tiba-tiba tarawih suami baca surah-surah yang betul suami aku baca surah ni tapi alhamdulillah dah 4 hari tarawih, 4 hari dah kita tarawih Ustaz. 4 hari suami jadi imam Ustaz. Nanti mungkin malam ni saya nak suruh anak lelaki saya pula so jadi imam. Anak lelaki saya tak boleh lagi jadi imam, baru umur setahun lebih, belum lagi mampu untuk jadi imam. Tahunnya cakap abah, oh no pergi, oh no balik. Itu saja. So antara adab Nabi SAW cakap apa? Falyabda bitahmidi rabbih subhanahu. Mulakan dengan memuji Allah SWT, memuji Tuhannya. Thumma yusalli ala Nabi SAW. Dan selepas tu berselawatlah ke atas Nabi SAW. Hadis yang lagi satu kami meriwayatkan dalam kitab At-Tirmidzi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia berkata, sungguh doa terhenti di antara langit dan bumi, tidak sedikit pun darinya naik sampailah engkau berselawat untuk nabimu. Kita doa dekat Allah SWT, tetapi doa tu tidak akan tersampai kecuali jika kita dalam doa tu kita memuji Nabi SAW kali. Kita berselawat ke atas Nabi SAW. Contoh, jika seseorang itu berdoa tidak menyebut nama Nabi SAW, contoh aku nak kaya ya Allah, aku nak ni, aku nak tu, tapi tanpa dia memulakan dengan tahmid, puji Allah dan juga selawat ke atas Nabi, doa tu tidak sampai kepada Allah SWT. Tengok betapa kuatnya selawat ke atas Nabi ini boleh menolak kita terus naik, doa kita naik atas, supaya doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama bersepakat bahawa dianjurkan memulai berdoa dengan pujian dan sanjungan kepada Allah. Kita nak doa dalam bahasa Melayu boleh. Kan tak Ustaz, saya tak pandai bahasa Arab Ustaz, saya nak doa, boleh tak? Boleh. Doa je lah dalam bahasa Melayu pun boleh. Kalau nak doa dalam bahasa Uganda pun boleh, kalau siapa pandai cakap. Kalau siapa nak doa dalam bahasa Perancis pun boleh. Kalau siapa nak doa dalam bahasa Morocco pun boleh, Spanyol pun boleh. Asalkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan niat yang ikhlas dan tidak ada ganjaran kecuali daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula doa diakhiri dengan dua hal ini. Asar-asar terkait masalah ini ada banyak dan masyhur. Berselawat untuk para nabi dan keluarganya. Bab berselawat untuk para nabi dan keluarganya. Ulama bersepakat bahawa disyariatkan berselawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para ulama yang diakui menyepakati bolehnya berselawat untuk para nabi
dan malaikah secara terpisah. Sedangkan selain para nabi, majoriti ulama berpendapat bahawa tidak boleh mengawali salawat untuk mereka. Misalnya, tidak boleh mengucapkan Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam. Namun larangan ini diperselisihkan. Tingkatannya sebagai kawan kami mengatakan larangan ini bererti haram. Tidak boleh, ulama bersepakat bahawa tidak boleh untuk mengawali salawat untuk mereka. Kita tak boleh dahulukan sahabat daripada Nabi SAW. Okay? Dan larangan ini larangan yang bererti haram. Sedangkan majoriti mereka berpendapat perbuatan ini makruh kerana kurang pantas. Ini perbezaan pada para ulama. Banyak pula dari mereka yang berpendapat bahawa selawat ini hanya menyelisihi yang paling utama tidak makruh. Pendapat yang benar dan diikuti majoriti adalah perbuatan ini makruh karahah tanzih kerana ia termasuk sebagai simbol ahlul bid'ah. Sementara itu, kita telah dilarang mengikut simbol mereka. Makruh adalah sesuatu yang mengandung larangan kerana ada alasan. Nak cakap pasal makruh ni pada tuan-tuan dan para penonton. Sekarang ni bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan saya pasti kita semua berkejar-kejar untuk mendapatkan ganjaran beramal soleh di bulan Ramadan. Tetapi saya dah cakap benda ni banyak kali lah dalam kuliah-kuliah. Tapi saya nak tekankan lagi. Kalau para penonton nak tahu, masjid ni membelanjakan wang yang sangat banyak, terutama sekali di bulan Ramadan. Kerana apa? Kerana satu, ramai jemaah yang datang. Yang kedua, bila ramai datang, ramai ambil wuduk. Tetapi bila ambil wuduk tu banyak melakukan pembaziran air. Especially air lah. So air ni kita tahu para penonton mahal. Dan kalau masjid besar, contohlah Masjid Sultan dan sebagainya, berapa agaknya satu bulan Ramadan tu belanja hanya untuk air saja. Kita nak mengharapkan redha Allah SWT dalam berdoa. Kita nak mengharapkan redha Allah SWT dalam solat. Kita nak mengharapkan redha Allah SWT dalam membaca Al-Quran. Tetapi pada awalnya tu kita dah memulakan dengan makruh, iaitu membazir air. So bagaimana kita nak mendapatkan keredaan kalau kita starting tu kita dah start benda salah? Macam mana? And that's why kita need to reflect ourselves. Bila kita guna banyak, maknanya kena bayar banyak. Betul tak? Kita kalau kat rumah tu kita sukat-sukat dengan anak kita, jangan pakai air banyak, membazir dan sebagainya. Tapi bila kita pergi masjid, kita tak kisah pula. Biarlah, tak apalah, masjid bayar duit. Tak ada, bukan macam tu. Masjid pun kena bayar. Lebih mahal daripada kita bayar kat rumah kita. Marilah kita menjadi masyarakat yang bertanggungjawab, masyarakat yang menjaga alam sekitar, kan? Kalau kita nak harapkan redha Allah, dia macam ni tau. Kalau dari starting tu dah salah, kita kena kerja keras lah nak jadi betul. Kita nak tarawih, tapi sebelum tu kita membazir makan. Beli makan macam nak rak makan. Beli. Last tak makan. Lepas tu baring. Lepas tu pernah nak semayang. Lepas tu tidur. Lepas tu terlepas tarawih. Pun rugi juga. Rugi. Walaupun tak apalah, nanti bangun pukul 4 lah. Tak apa, malam tarawih ni panjang. Tidur dulu. Tidur bangun nak sahur. Dah tak sempat pula nak tarawih. Kan rugi. So kita kena jadikan Ramadan ini, andai ini Ramadan yang terakhir. Dan kita berharap ini bukan Ramadan yang terakhir. Kita faham, kena faham maksud saya. Kita jadikan setiap kali Ramadan yang kita jumpa tu seakan-akan dia Ramadan terakhir. Dan tapi kita berdoa kepada Allah SWT, semoga ini bukan Ramadan yang terakhir. Kita nak jumpa lagi Ramadan. Para ahli salafus salih sangat gembira dengan kedatangan Ramadan. Kerana bonus yang Allah nak beri pada bulan Ramadan ni sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Okay?
Ulama mazhab Syafi'i mengatakan alasan yang dijadikan hujah dalam perkara ini bahawa selawat itu merupakan ucapan khusus diperuntukkan para nabi menurut penyataan Ahlus Salaf. Sebagaimana ungkapan Azza wa Jalla dikhususkan untuk Allah, sebagaimana tidak boleh mengucapkan Muhammad Azza wa Jalla meskipun beliau sosok yang mulia dan agung, tidak boleh pula mengatakan Abu Bakar atau Ali sallallahu alaihi wasallam meskipun maksudnya benar. Okey, dia macam ni. Lafaz kalimah sallallahu alaihi wasallam hanyalah khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh digunakan untuk orang lain. Seperti mana lafaz Azza wa Jalla yang hanya khususnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh digunakan untuk orang lain. Sebegitu juga lafaz sallallahu alaihi wasallam hanya boleh digunakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersepakat bahawa bolehnya memasukkan selain para nabi dalam selawat setelah mereka. Misalnya, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi. Hal ini berdasarkan hadis-hadis sahih terkait dengan masalah selawat. Bahkan selawat ini diperintahkan kepada kita dalam tasyahud. Generasi salaf pun biasa mengucapkan selawat seperti ini di luar solat. Okey. Namun, saya ulang lafaz Azza wa Jalla tidak hanya dikhususkan bagi Allah SWT. Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak boleh Muhammad Subhanahu. Tak boleh. Sifat ini hanyalah untuk Allah sahaja. Allah Azza wa Jalla. Allah Jalla Jalalahu. Kalau Muhammad pula, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh. Ini semua telah disepakati oleh para ulama soleh. Ulama salafus soleh. Namun, kita boleh menyebutkan nama sahabat-sahabat ini selepas kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, aku selawat ke atas Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga dia. Dia mesti kena datang selepas Nabi. Tak boleh datang sebelum Nabi. Allahumma salli ala ali Muhammad wa ala Muhammad, tak boleh. Okay? Dia mesti kena ada turutan. Allah, Muhammad, ahli keluarga dia dan sebagainya. Seperti mana yang kita baca di dalam tahiyat akhir. Dan ketahuilah selawat yang dalam kita baca dalam tahiyat akhir itu adalah afdalus salawat, adalah sebaik-baik selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. So kalau kita ada jumpa, contoh kita terjumpa satu quote ataupun satu phrase ataupun satu nak cakap phrase ni apa? Dia macam ayat, kan? Dia kata ini adalah contoh selawat yang paling baik. Tapi ianya bukan datang daripada Nabi SAW, maka itu bukan daripada baik. Yang datang daripada Nabi SAW itulah yang paling terbaik. Dan Nabi SAW cakap selawat yang paling baik adalah selawat dalam kita baca dalam selawat tahiyat akhir. Hujan hujan lebat. Saya tak tahu kalau orang penonton yang sedang menonton ni kat mana, Bukit Batok hujan lebat. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, kau jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Kita ambil peluang pada hari ni kita puasa, hari ini hujan, dan sekarang ni di dalam bulan Ramadan. Ambil peluang. Allah sebenarnya nak beri peluang kepada umat Islam untuk banyakkan berdoa kepada Allah. Sebab ini adalah waktu mustajab doa. Dan ingat, tadi kita baca kan nak doa kepada Allah SWT, puji Allah, Alhamdulillah. Yang kedua, selawat ke atas Nabi. Lepas tu kita minta apa saja yang kita nak minta dalam hati kita. Dan jangan lupalah untuk minta Allah SWT, Allahumma rfa'anna al-bala' wal waba'. Ya Allah, kau angkatlah balak yang sedang menimpa kita ni. Amin ya rabbal alamin.
Adapun mengenai salam, Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini, salah satu daripada sahabat kami, iaitu sahabat Imam An-Nawawi rahimahullah. Salah satu daripada sahabat Imam An-Nawawi, iaitu namanya Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini. Beliau mengatakan, salam itu bermakna selawat, yakni tidak dipergunakan untuk orang yang tidak ada di tempat, tidak disebutkan secara terpisah kecuali untuk para nabi. Tidak boleh mengatakan Ali alaihi salam. Ini sama-sama berlaku untuk orang yang masih hidup maupun telah mati. Sedangkan orang yang ada di tempat kedua boleh mengucapkan salam kepadanya. Misalnya, salamun alaika wa salamun alaikum, assalamu alaika, assalamu alaikum. Pendapat ini telah disepakati akan dijelaskan dalam bab-babnya, insya-Allah. Okey. Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini mengatakan salam dalam semakna dengan selawat. Maknanya bila kita as-salatu wassalamu ala nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak boleh cakap as-salatu wassalamu ala Abi Bakar, as-salatu wassalamu ala Umar. Tak boleh, sebab word selawat dan salam ini hanyalah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kira dalam bab selawat untuk para nabi dan keluarganya. Kalau siapa yang baru masuk dan ada kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi, boleh buka kepada bab selawat ke atas nabi dan juga selawat ahli keluarganya. Anjuran memohonkan ridha dan rahmat untuk para sahabat, tabi'in, para ulama, ahli ibadah dan orang-orang baik setelahnya, misalnya mengucapkan radhiyallahu anhu, rahimahullah dan semacamnya. Adapun perkataan sebahagian ulama bahawa ucapan radhiyallahu anhu khusus untuk para sahabat. Siapakah para sahabat? Sahabat adalah mereka yang dapat hidup sezaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mesti dapat jumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam waktu yang sangat singkat. Contoh, ada satu sahabat daripada luar negeri yang datang ke Madinah untuk berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau dapat berjumpa dengan Rasul. Dalam perjalanan pulang tu dia meninggal, maka dia juga dikirakan sebagai sahabat. Ada juga yang hidup di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapi dia tidak dikirakan sebagai sahabat. Contoh, siapa? Raja Najasyi. Raja Najasyi ni dia adalah kalau Najasyi sekarang ni di Ethiopia. Yang mana kalau kita nak tahu, sebelum orang Islam berhijrah daripada Mekah ke Madinah, orang Islam telah mula berhijrah daripada Mekah ke Ethiopia. Raja Najasyi memeluk agama Islam tanpa berjumpa dengan Rasul SAW, dan beliau meninggal dunia sebelum beliau dapat berjumpa dengan Nabi SAW. Dia tidak dikirakan sebagai sahabat, namun walaupun beliau hidup di zaman Rasul SAW. Contoh lagi satu orang yang tidak dikirakan sebagai sahabat, tapi dia dikirakan, kalau tak silap, dia sebagai tabi'in yang datang golongan selepas sahabat, iaitu Uwais Al-Qarni, kan? Kalau siapa pernah dengar ataupun dah selalu dengar nama dia, Uwais ni Nabi SAW cakap dengan Omar, kalau kamu jumpa Uwais ni, jumpa dia. Kalau kamu dapat jumpa dia. Dia ada satu amal soleh ni yang dia buat. So Uwais Al-Qarni dia hidup zaman Rasul SAW, tetapi Rasulullah SAW wafat dulu sebelum dia. Dan selepas kewafatan Rasul SAW, Uwais datang ke Mekah dan Madinah. Dia pergi Mekah untuk buat haji. Dia nak pergi Mekah buat haji. Dan selepas pergi Mekah, dia pergi ke Madinah. Lalu Umar tanya, Uwais ni orang Yaman. Uwais tanya, ni kamu ni orang Yaman ni, ada tak yang namanya nama Uwais? So ada satu orang cakap, oh ada, Uwais ikut. Kali ni Uwais ikut. So Umar jumpa dengan Uwais. Umar tanya kepada Uwais, wahai Uwais, apakah amalan yang kau buat sampaikan
Nabi SAW sebut-sebut nama kau. Sampai Nabi cakap, kalau aku ada peluang dengan sahabat siapa peluang untuk jumpa kau, jumpa. Apakah amalan yang kau buat? So Uwais cakap, aku tidak melakukan apa-apa amalan kecuali pada ketika waktu ibu aku masih hidup, aku sebenarnya nak datang ke Madinah nak jumpa Rasulullah. Tetapi kerana keadaan kesihatan dia tu menghalang aku untuk pergi berjumpa dengan Rasul SAW. Aku jaga dia dan dia baru saja wafat, dan kali ini baru aku berpeluang untuk menziarahi Mekah dan Madinah. Walaupun Yaman ni sebelah saja dengan Mekah. Kalau kita tengok map, Yaman dengan Mekah ni sebelah saja. Berdekatan sangat. Mekah ni ada border untuk masuk Yaman. So kerana keperluan dia untuk khidmat kepada ibu dia tidak dapat berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah doakan dia. Subhanallah. Besar pahala bagi orang yang menjaga ibu bapa. Siapa yang masih ada, tolong jaga ibu bapa. Kalau dah tak ada, nanti menyesal tak sudah. Ya. Ini Nabi SAW doakan bagi orang yang menjaga hak ibu bapa dia. So para penonton yang dirahmati Allah sekalian, yang mana kita ada anak-anak yang ditugaskan ataupun walaupun dah berkahwin tapi masih lagi menjaga ibu bapa, ataupun ada yang ibu bapa tinggal di rumah mereka, dan saya doakan yang menonton ni, yang dalam golongan ni mendapat syurga yang tinggi di sisi Allah SWT. Tak semua orang ada. Saya kenal, ada satu kenalan saya, dia ada 11 anak. 11 anak, 11. Dia kerja seorang. So dia masih menjaga ibu dia. Ibunya dementia. Dementia ni apa? Lupa. Penyakit lupa, nyanyuk. Saya tak pernah tengok muka dia, bila kita jumpa tu kan, saya tak pernah tengok dalam raut wajah dia tu macam ada masalah. Tak ada. Saya tengok dia, bang macam mana, okey, semua okey, tenang. Walhal kalau kita tahu seorang 11 anak, dia 11 anak. Boleh buat tim bola, saya rasa. Boleh buat tim bola. 11 anak. Dia baru dapat yang nombor 11 baru-baru ni. Baru berapa bulan yang lepas baru dapat anak yang ke-11. Tak ada saya tengok kerumutan dalam wajah dia, tak ada pun. Tapi bila saya tanya, rupanya ada orang cakap, dia kata dia ni jaga ibu dia dementia. So kalau kita dipilih, kalau kita antara ramai adik-adik kita yang terpilih untuk menjaga ibu bapa kita, maka jagalah. Sebab itu adalah tiket ataupun express tiket untuk kita masuk ke syurga Allah SWT. Ya. So siapa yang masih ada ibu bapa, jaga mereka. Kita doa dalam solat kan, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kau rahmatilah mereka seperti mana ibu bapa aku menyayangi aku waktu aku masih kecil. So banyak kan, selagi masih ada mak ayah, selagi tu kita kena hargai mereka. Yalah, kadang-kadang kita terlepas pandang kerana kita terlalu sibuk dengan urusan dunia kita, sampai yang kita terlupa untuk tanya khabar. Musim COVID-19 ni bukan bermaksud untuk kita berjauhan dengan mak ayah kita. Kita patut ambil peluang FaceTime. Kalau diorang tak tahu FaceTime, kita belikan je handphone murah-murah tu. Lepas tu biarkan diorang tu ada WhatsApp. Ajar diorang bagaimana nak gunakan WhatsApp ni. So supaya kita dapat tengok. Ada yang rumah dekat tapi tak dapat tengok kerana due to COVID-19 punya situation ni. So selagi mana mereka masih ada, hargai ibu bapa kita. Kalau dah tak ada, kita menangis lah, air mata darah sekalipun, diorang tak akan boleh keluar semula daripada kubur mereka. Okay? Ini saya bagi contoh tadi, apakah definisi sahabah. Bilakah seseorang itu boleh dikategorikan sebagai seorang sahabah, dan bilakah seseorang itu tidak dikategorikan sebagai seorang sahabah.
sahabat adalah orang yang dapat hidup dengan sezaman dengan Nabi SAW, orang yang dapat berjumpa dengan Nabi SAW. Dia kena jumpa dan juga hidup zaman Nabi. Kalau dia hidup zaman Nabi tapi tidak berjumpa dengan sahabat, dengan Rasulullah SAW, maka dia tidak dianggap sebagai seorang sahabat. Mereka dianggap sebagai tabi'in dan juga atba' tabi'in. Anjuran memohonkan ridha dan rahmah untuk para sahabat. Kita dah baca tadi. Contoh, maka yang benar tidak seperti ini. Bahkan pendapat yang benar dan diikuti majoriti ulama itu sekadar anjuran mustahab. Dalilnya sangat banyak dan tidak terhitung. Kemudian jika yang disebut adalah seorang sahabat, putera ataupun seorang sahabat yang maka diucapkan, misalnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia macam ni Kalau dalam hadis Nabi SAW, kita belajar hadis an Ibnu Umar, ataupun an Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia akan cakap apa? Radhiyallahu anhuma. Kerana dua-dua itu adalah sahabat. Ibnu Umar anak kepada Umar Al-Khattab, dan mereka berdua dapat berjumpa dengan Rasulullah SAW. So bila sahabat ni, dia ada dapat gelaran radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai mereka. So radhiyallahu anhuma. Ataupun Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni Abdullah Ibnu Abbas. Abdullah dapat jumpa Nabi, Abbas juga jumpa Nabi SAW, dan mereka berdua adalah sahabat. Oh, lupa saya nak cakap. Dan yang paling penting nak dikirakan sebagai sahabat adalah mereka memeluk agama Islam. Ini paling penting. Sebab apa? Abu Jahal dapat jumpa Nabi, dapat sezaman dengan Nabi. Abu Lahab pun jumpa Nabi, sezaman dengan Nabi, tapi dia tidak digelarkan sebagai sahabat kerana mereka kufur, kerana mereka tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So antara ni saya bagi contoh yang tadi lah, senang. Sahabat beriman, berjumpa Nabi, hidup sezaman dengan Nabi. Kalau dia tertinggal tiga syarat ni, maka mereka bukanlah sahabat. Seperti Abu Lahab, Abu Jahal dan sebagainya yang tidak beriman dengan Allah SWT. Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, Abbas Ibnu Muttalib, Abdullah Ibnu Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas ini adalah pakcik Nabi SAW. Abbas memeluk agama Islam lewat daripada anak dia. Anak dia masuk Islam dulu. Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Contoh lagi juga Ibnu Zubair, Ibnu Ja'far, Usama bin Zaid dan lainnya, agar doa ini meliputi dan dari dirinya dan ayahnya. Kalau kita dengar Ibnu Zaid, an Ibnu Zaid radhiyallahu anhuma, dia bukan anhuma ni untuk mereka berdua. Ni contoh saja. Kalau para penonton tak mampu nak ingat, sebab tak semua yang belajar mendalam lah hadis kan. So kalau tak semua yang belajar, cukuplah setakat radhiyallahu anhum. Kalau dengar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun boleh juga, tidak menjadi masalah. Jika ditanyakan apabila disebut nama Luqman dan Maryam, perlukah berselawat untuk keduanya seperti Nabi? Luqman ni siapa? Luqman disebutkan dalam Al-Quran kan, surah Luqman. Wa idh qala Luqmanu libnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Apabila Luqman memberitahu kepada anaknya, la tusyrik billah, jangan kamu mensyirikkan Allah. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang paling besar. Luqman ni bukanlah seorang Nabi. Kalau tak silap saya, dia hidup zaman Nabi Daud AS. Wallahualam. Saya lupa zaman Nabi siapa. Yang mana Luqman ni bukanlah daripada golongan kulit hitam. Kalau saya pernah cakap, atas zaman sekarang pun diorang ada racism. So daripada zaman sebelum kita lagi dah ada namanya racism. Dan tetapi Luqman ni dipandang tinggi oleh Allah SWT, oleh amal soleh dia yang dia buat, sampaikan ada kisah tentang Luqman. So Maryam ni siapa? Maryam adalah ibu kepada Nabi Isa AS.
jika ditanyakan apabila disebut nama Luqman dan Maryam, perlu tak kita berselawat seperti mana kita berselawat untuk Nabi? Ataukah memohon redha seperti untuk sahabat? Adakah kita dengan Luqman radhiyallahu anhu? Ataukah mengucapkan alaihi wassalam? Jawabnya, majoriti ulama berpendapat keduanya bukan Nabi. Sungguh telah menyimpang orang yang mengatakan keduanya Nabi. Perkataan ini tidak perlu diguris dan tidak usah diperhatikan. Kami telah menjelaskan permasalahan ini dalam kitab Tadhibul Asma' wal Lughah. Tak perlu, saya bagi ringkasan ataupun rumusan, tidak perlu untuk mengucapkan jika kita mendengar Luqman. Kita contohlah, wa qala Luqman sallallahu alaihi wasallam, tak perlu. Kita baca je Luqman masing-masing. Mereka adalah orang-orang soleh terdahulu. Tidak perlu untuk mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu mengucapkan radhiyallahu anhum, tak perlu. Sebagian ulama telah mengeluarkan satu pendapat yang cukup, yang boleh kita faham, bahawa mengatakan Luqman atau Maryam sallallahu alaihi wasallam atau sallallahu alaihi wasallam. Ulama yang berpendapat demikian beralasan kerana Luqman maupun Maryam meskipun bukan Nabi, namun memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Ini adalah perbezaan antara ulama. Ada ulama kata tak boleh, ada ulama kata boleh. Mari pendapat kami, siapa kami tu? Kami adalah Imam An-Nawawi. Hal ini tidak mengapa, namun yang lebih kuat diucapkan radhiyallahu anhu ataupun radhiyallahu anha. Tidak, Imam Nawawi cakap kalau kamu dengan nama Luqman, boleh saja untuk mengucapkan radhiyallahu anhu. Kalau kamu dengan nama Maryam, kisah Maryam, kamu saja boleh sebut nama radhiyallahu anha. Kerana ini kedudukan orang yang bukan Nabi, sedang tidak terbukti bahawa keduanya adalah Nabi. Imam Haramain mengutip kesepakatan ulama bahawa Maryam bukanlah Nabi, iaitu ibu kepada Nabi Isa. Ia menyebutkan dalam kitab Al-Irsyad, namun seandainya seseorang yang mengucapkan Luqman alaihi salam atau Maryam alaihi salam secara zahir, itu tidak mengapa. Wallahu a'lamu bishawab. Yang penting saya nak cakap dekat sini, apabila kita mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dengar Muhammad, kita kena jawab sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita dah habis dah dalam bab selawat ke atas Nabi. Sepanjang saya rasa 1 bulan lebih ni saya mensyarahkan atau kita membaca kitab bab selawat ke atas Nabi. Dan antara perkara-perkara yang disebutkan dalam sini adalah dilarang untuk melebih-lebih dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dia sampai sini saja. Dia tak boleh kita puji lebih. Kalau kita takut-takut puji lebih, dia dah jatuh kepada sifat Allah SWT. Sifat Allah ni dia tidak boleh ada pada manusia. Nabi SAW seorang yang mulia, seorang yang murni, seorang yang baik akhlaknya, tetapi kita tidak boleh memuji sampai keterlampauan. Wallahu a'lam bishawab. Okey, selalunya dalam kuliah saya ni kita akan membaca surah Al-Maidah 112 ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض
ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أو تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kalau dalam kuliah dengan ibu-ibu hari Senin ni, kita akan baca 10 minit terakhir tu kita baca Al-Quran satu muka. So, saya doakan yang menonton semua sentiasa dirahmati Allah sekalian. Doakan kita doakan untuk semua jugalah, kita doakan antara satu sama lain. Dan lepas ni boleh teruskan kehidupan macam biasa. Maknanya dah dengar kuliah ni, kalau siapa nak dengar repeat telecast, saya rasa boleh. Dan insyaAllah, terima kasih kepada Masjid Ma'ruf atas inisiatif untuk melakukan secara live ni. Saya lebih agak selesa dengan melakukan live ni. Bagi yang bertanya, siapa nak beli buku, kita membaca kitab Imam An-Nawawi, Azkar Imam An-Nawawi, dan buku ni membahaskan tentang azkar-azkar yang warid yang diajarkan oleh Nabi SAW. Alhamdulillah, kita sudah pun habis pengajian kita untuk pada siang hari ni, duha ni. Dan saya doakan yang menonton sentiasa dirahmati Allah SWT, dan doakan saya juga supaya sihat selalu, dapat mengajar. Ramadan Mubarak, Ramadan yang diberkati Allah SWT, Ramadan yang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Mubarak alaikum syahr. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati anda semua, dan kita buat ini semua kerana mengharapkan redha Allah dan syurga Allah yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup kali ini lagi dengan hadis yang selalu saya kongsi. Ana za'imun bi baitin fi rawadil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhiba wa in kana mazihan. Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khulqah. Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Abu Daud. Ini hadis ni dalam riwayat Abu Daud. Nabi SAW sebut, aku janjikan kamu sebuah rumah di pinggiran syurga. Barang siapa yang meninggalkan perdebatan walaupun dalam keadaan benar. Ini adalah satu perkara yang amat susah untuk kita buat. Kalau kita tahu kita benar, kita akan fight. Betul tak? Kita akan lawan selawan-lawannya supaya nak menunjukkan kita yang betul. Tapi Nabi cakap apa? Aku janjikan kamu sebuah rumah di pinggiran syurga. Masuk syurga rumah kita. Liman taraka al-mira', barang siapa yang meninggalkan perdebatan walaupun dalam keadaan benar. Wa bi baitin fi wasatil jannah, dan rumah di pertengahan syurga. Masuk syurga, dah pinggir rumah kita. Masuk lagi dalam, ada rumah lagi. Contohlah nama siapa?
bagi nama lah PA lah, rumah PA. Masuk ada rumah PA. Masuk lagi tengah-tengah ada rumah PA lagi. Bagi siapa yang meninggalkan penipuan semata-mata nak buat orang ketawa. Wa bi baitin fi a'lal jannah. Kita kalau nak beli rumah BTO pun, Mak Haji, Pak Haji, rumah ni paling rumah lagi tinggi lagi mahal. So Nabi cakap wa bi baitin fi a'lal jannah, dan rumah di tempat paling tinggi dalam syurga. Liman hassana khuluquh, dengan barang siapa yang baik akhlak dia. So saya faham baru-baru ni berlaku kekecohan tentang yalah kan, sampai ada yang memaki. Jangan sampai kita merosakkan Ramadan kita kan. Saya tengok komen-komen netizen yang agak kurang senang untuk dipandang, lebih-lebih lagi di dalam bulan Ramadan. Kata kacau perut nasi orang, aku cari kau sampai cacing, lubang cacing. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita tinggalkan perdebatan tu. Kita sebaiknya kita doalah kepada Allah SWT. Mungkin Allah nak tutup. Allah tutup satu pintu, Allah buka 10 pintu. Saya tengok ada kawan-kawan saya yang buat online selling, jual makan daripada rumah dan sebagainya. Bisnes terjejas. Ada asatizah juga yang jual makan di rumah. Tapi apa saja perkara yang berlaku ni tidak memberi kita hak untuk kita maki dari atas bawah. Kita di dalam bulan Ramadan, kita berpuasa, kita mengharapkan man shoma Ramadan. Saya rasa semua dah dengar hadis ni. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa kerana Allah, mengharapkan ridha Allah dengan penuh keimanan, Allah akan ampun dosa dia. Kita ambil peluang bulan Ramadan untuk kita diampunkan dosa, bukan untuk mencari dosa. Apa yang berlaku, kita harap ada hikmah di sebalik tu, dan kita tak usahlah bergaduh-gaduh di alam media sosial. Sebab lebih-lebih lagi di media sosial, kita jadi hamba yang bertakwa, kita tak perlu maki-maki. Jadi saya tutup kuliah kita pada hari ini dengan satu hadis Nabi. Tadi dah tutup dah kan? Kita tutup lagi satu. Lagi sekali saya terbuka, lepas tu saya tutup balik dah. Hadis Aisyah radhiyallahu anhu. Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, dan maksud dia macam, apakah zikir yang paling baik untuk baca di dalam bulan Ramadan? Nabi SAW sebut Allahumma innaka. Ni Aisyah tanya tentang 10 malam terakhir di bulan Ramadan, tapi kita boleh saja beramal dengan doa ni. Nabi SAW menjawab, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ya Tuhan kami, kamu sangat suka akan keampunan, maka ampunkanlah dosa-dosa kami. Jangan cari dosa di bulan Ramadan, kita cari pahala, kita cari pengampunan daripada Allah SWT. Semoga Ramadan kita diberkati oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.